Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Anziah binti Osman, Pendidikan Islam tahun 1, bidang sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Tajuk sirah kita ialah teladani sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standard kandungannya mengambil iktibar dan mencontohi ciri-ciri keistimewaan sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Objektif pembelajaran, murid dapat menyatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang unggul, seterusnya menjelaskan sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang unggul, dan sekurang-kurangnya kriteria kejayaan anak-anak semua dapat menyebut 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang unggul. Baik, soalan Ustazah, apakah sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita contohi? Cuba kamu fikirkan. Di dalam buku teks kamu, muka surat 118. Baik, di sini ada menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sifat wajib bagi Nabi ada 4, iaitu siddiq, artinya bercakap benar; amanah, artinya jujur; tabligh, artinya menyampaikan; dan fatanah, artinya bijaksana. Dan dalam pembelajaran hari ini, Ustazah nak menerangkan tentang sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap benar. Baik, siddiq artinya benar. Jadi sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dirakamkan, telah dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, dalam arti kata lain, apa yang dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah merupakan perintah Allah. Baik. Okey. Daripada kisah ini, Ustazah boleh simpulkan bahawa Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar dan berterus terang. Baik. Kedua, Nabi bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah, bukannya berdasarkan nafsu semata-mata. Ketiga, Nabi tidak pernah berbohong walaupun dalam bergurau. Musuh Nabi juga mengakui Nabi sentiasa bercakap benar. Ada satu kisah mengenai gurauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita tua. Baik, Hasan Al-Basri meriwayatkan seorang wanita tua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar aku dapat masuk syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai ibu, syurga tidak dihuni oleh orang tua."
Mendengar jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wanita itu pergi dari situ sambil menangis dan isak-isak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, beritahu kepada wanita tua itu, dia tidak akan masuk ke syurga dengan keadaan usia tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Maknanya, ahli syurga nanti semuanya muda-muda belaka. Kisah yang kedua ialah mengenai Abu Jahal. Abu Jahal ni seorang yang amat bencikan Nabi, tetapi ada kisah pada masa itu. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal yang sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hakam, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta? Sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun. Begitulah ceritanya. Tetapi apabila ditanya mengenai baginda, Abu Jahal mengakui Nabi Muhammad amat benar dan tidak pernah berbohong sekalipun. Pada hakikatnya, Abu Jahal itu menentang Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Baik. Walaupun Nabi Muhammad tidak disukai kerana dakwah, Nabi tetap dihormati, disukai dan dihargai oleh semua masyarakat. Apakah kebaikan amalan sifat siddiq? Pertama, sentiasa dihormati. Kedua, disenangi. Ketiga, dipercayai. Keempat, mendapat pahala. Kelima, Allah catatkan sebagai seorang yang benar. Keenam, dijauhi daripada azab api neraka. Oleh sebab itu, kita mesti mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita wajib bercakap benar. Bagaimana pula kita sebagai manusia biasa nak beramal dengan sifat siddiq? Ya, kita boleh beramal dengan sifat siddiq melalui cara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah melarang kita bercakap bohong walaupun dalam bergurau. Jadi prank, kamu tahu tak prank? Seperti lawak, lawak yang menganiaya orang amat berdosa. Kedua, carilah sahabat atau rakan yang baik. Jika kita berkawan dengan orang yang suka berbohong, kita juga akan suka berbohong. Ketiga, mestilah berani untuk bercakap benar. Jadi berdosa jika kita bersupahat dengan perkara yang salah. Baik, nyatakan tindakan kamu jika nombor 1, melihat rakan meniru dalam ujian. Apa yang akan kamu lakukan? Kedua, kamu menerima baki duit yang berlebihan daripada membeli barangan tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Tiga, kamu diajak menganiaya rakan sekelas kamu. Adakah kamu bersetuju? Keempat, kamu diajak berbohong untuk menutup kesalahan kamu. Adakah kamu bersetuju? Apa tindakan kamu? Latihan hari ini ialah kamu jawab kuis pada pautan yang diberi. Kedua, kamu jawab latihan bertulis di dalam buku aktiviti muka surat 123 dan 124. Baik, latihan di muka surat 123, kamu kena warnakan jawapan yang betul. Nombor 1, sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW ada 4 atau 5. Kedua, siddiq bermaksud bercakap benar atau baik hati. Ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak senyum atau menipu walaupun bergurau. 4, orang yang bercakap benar akan dihormati atau dibenci. 5,
Berbohong atau berterus terang ialah salah satu cara mengamalkan sifat siddiq. Baik, latihan muka surat 124. Awak tengok tandakan tik pada jawapan yang betul. Nombor 1, Nabi Muhammad SAW sentiasa mengamalkan sifat siddiq. Nombor 2, musuh Nabi Muhammad SAW tidak mengakui bahawa baginda bersifat siddiq. Ketiga, Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam berbohong. Keempat, sahabat yang baik tidak membantu kita bersifat siddiq. Kelima, berbohong boleh mengakibatkan seseorang itu diazab dalam neraka. Sekian, terima kasih. Selamat melaksanakan PDPR di rumah.